Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Titah Sultan Nazrin bukan terbatas di Perak sahaja. Mungkin ada yang lupa bahawa Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah adalah timbalan Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Justru tepat sekali jika kita menyimpulkan bahawa titah baginda berhubung sikap dan tanggungjawab wakil rakyat bukan terhad untuk ahli Dewan Undangan Negeri Perak sahaja, tetapi juga mereka yang dipilih di peringkat persekutuan. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataannya mengambil maklum dan menjunjung tinggi titah Sultan Nazrin yang mengandungi amaran berhubung salah guna kuasa, rasuah dan pencaturan elit politik. Saya fikir bahawa ia tidak hanya terbatas pada situasi politik di Perak, malah di peringkat persekutuan juga. Saya berpandangan bahawa reformasi institusi harus segera digerakkan bagi memungkinkan sebuah tata kelola yang baik dan bertanggungjawab serta tidak mengkhianati amanah dan mengabaikan kepentingan rakyat, ujar Presiden Keadilan itu. Walaupun Anwar tidak menyebut sikap biadab pimpinan PAS Perak terhadap institusi Istana Perak, beliau secara tidak langsung membidas perbuatan tersebut. Kita juga harus dengan tegas menolak amalan kerendahan akal budi dan adab budaya termasuk terhadap Tuanku Sultan Perak, katanya. Anwar juga menyokong titah Sultan Nazrin yang mengingatkan supaya pemimpin tidak menawarkan sogokan atau ugutan untuk membina kekuatan diri. Menjunjung kasih titah Tuanku Sultan Perak agar negara ini harus kembali ke landasan serta garis besar perjuangan dan mengembalikan keabsahan dan segera menghentikan imej serta gelagat ahli politik yang rakus dan tamak halauba, tegas Ketua Pembangkang itu. Terdahulu ketika istiadat pelantikan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Syarani Muhammad sebagai Menteri Besar Negeri itu yang ketiga, Sultan Nazrin bertitah secara sinis terhadap sejarah baharu itu tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Undangan Negeri. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan titah baginda. Menurut Sultan Nazrin, sifat sebenar seseorang akan terselah ketika seseorang itu mendapat jawatan sehingga yang hitam menjadi putih dan sebaliknya. Setelah berkuasa, kekayaan dan harta melenyapkan budaya kesederhanaan dan merendah diri. Di sebaliknya menjelma sifat sombong dan gelagat bongkak. Perubahan sifat dan pertukaran watak lebih cepat berlaku apabila seseorang insan mula dikelilingi oleh orang-orang yang tamak, berkepentingan sendiri, bermuka-muka, membisikkan kata-kata pujian dengan niat tersirat, lalu menyalahgunakan hubungan dengan pemimpin titah baginda. Baginda juga mengingatkan bahawa kuasa yang dipinjamkan oleh Allah hendaklah diterima sebagai tanggungjawab kerana mereka akan diadili di akhirat kelak. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi. Janganlah rakyat dianiaya kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumut. Titah baginda jelas, timbalan Yang di-Pertuan Agong tidak berkenan dengan sikap pemimpin yang jumut, tamak, korup, menyalahgunakan kuasa dan tidak berhenti-henti berebut jawatan dalam suasana rakyat sedang menderita. Amanah menerusi naib presidennya Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof turut bersetuju dengan titah Tuanku Sultan Nazrin bahawa punca penyakit di kalangan setengah ahli legislatif negeri dan persekutuan ialah amalan penggunaan wang ringgit dalam meraih sesuatu sokongan. Baginda telah meletakkan piawaian politik yang berhikmah dalam melahirkan kestabilan dan menegaskan bahawa rasuah politik akan menjejaskan pentadbiran yang sepatutnya berkhidmat untuk kepentingan rakyat. Usaha ke arah aspirasi Tuanku mewakili hasrat rakyat yang dah mula muak dengan politik wang dan kedudukan untuk membeli satu kesetiaan akhirnya menjejaskan kepentingan menyelami penderitaan rakyat, ujar Mujahid dalam satu kenyataan. Hakikatnya yang kini mempermainkan institusi istana, menderhaka kepada raja dan rakyat yang membayar gaji adalah gerombolan tebuk atap yang tidak menghormati mandat rakyat. Berhentilah menjajah naratif kononnya berkhidmat demi masa depan agama, bangsa dan negara. Rakyat nampak dengan jelas betapa hipokritnya para pemimpin ini yang dahulu berteriak untuk menjaga institusi Raja-Raja Melayu, agama dan bangsa. Mereka sebenarnya hanya terliurkan ghanimah yang didapati menerusi kuasa politik sahaja.